إلى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وصحابة رسول الله سمع إلى أرواح مشايخنا أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بصالحين آمين يا رب العالمين. Sambungan kitab Kanzul Minan ala Hikam Abi Madian muka surat 9. Perkataan dia maka yang terlebih ya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Maka yang terlebih hampir hamba itu daripada Tuhannya, tiada melihat ia baginya hampir. Maka barang siapa melihat akan dirinya itu hampir, maka iaitulah orang yang jauh. Kerana melihat akan dirinya hampir itu keluar daripada redha ia daripada nafsunya dan menyebutkan dia, maka yang demikian itu menafikan fana'nya. Situ dulu. Panjanglah tu. Sambungan daripada kitab Hikam Abi Madian ini, yang mana kita sebut dahulu bahawa kitab Hikam Abi Madian ini adalah mencerita tentang ilmu tasawuf yang lebih khusus, dia kata. Menceritakan ilmu tasawuf yang lebih khusus. Kalau kita boleh bahagikan ilmu tasawuf itu, kita boleh bagikan ilmu tasawuf itu kepada dua. Satu, ilmu tasawuf yang berbentuk umum ataupun awam. Ilmu tasawuf yang berbentuk ini kita katakan tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak bila kita berbicara tentang ilmu tasawuf yang kita kata dalam bahagian awam, iaitu ilmu tasawuf yang bercerita tentang sifat-sifat yang mahmudah, seperti kita kata sifat ikhlas, sifat zuhud, ataupun kalau kita memperkatakan sifat zuhud sekalipun, kalau kita mengatakan ia adalah perbahasan ilmu tasawuf, tidak ada siapa ilmuwan yang boleh menolak. Sebab sifat zuhud itu memang diperkatakan dalam hadis Nabi SAW. Bila kita bercerita tentang ilmu tasawuf itu pada sudut pada sudut rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tasawuf pada sudut mencintai Rasulullah SAW. Maka tidak mungkin ada ilmuwan yang menolaknya. Sebab mencintai Allah itu disebut jelas dalam Al-Quran. Jadi kalau orang menolak berbicara tentang rasa cinta kepada Allah,
Mana berbicara tentang rasa cinta kepada Allah itu adalah sebahagian ilmu yang diperbahaskan dalam ilmu tasawuf. Ya. Dan tidak mungkin orang boleh menolak perbahasan cinta kepada Allah. Ya. Sebab disebut jelas dalam Al-Quran. Ya. Begitu juga kalau ilmu tasawuf berbicara tentang rasa cinta kepada Nabi SAW melebihi segala-galanya, maka tidak mungkin ada orang yang menolaknya. Sebab kewajipan cinta kepada Nabi itu jelas disebut dalam hadis Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in atau kama qala. Dalam hadis Nabi SAW menyebut la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang itu, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga diri aku ini, yakni Nabi SAW, ahabba ilaihi, lebih dicintai daripada ayahnya, anaknya dan manusia keseluruhannya. Kemudian ilmu tasawuf yang satu lagi yang kita sebut ilmu tasawuf yang lebih khusus, yang lebih mendalam, kita kata. Kenapa kita kata ilmu tasawuf yang khusus lebih mendalam? Sebab perbicaraannya lebih terperinci. Yang kita ingin baca ini adalah bercerita tentang ilmu tasawuf yang berbentuk khas, yang lebih khusus lagi, ataupun yang lebih terperinci lagi. Kenapa? Sebab yang kita bercerita tentang ilmu ini adalah menceritakan darajat cinta itu. Darajat cinta. Yang dikatakan cinta kepada Allah tidak ada masalah. Itu disebut dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tetapi memperkatakan apakah yang dikatakan rasa cinta kepada Allah itu. Bagaimana martabat demi martabat, martabat demi martabat. Bagaimanakah yang dikatakan benar-benar rasa cinta kepada Allah? Itu perbahasan yang lebih mendalam, yang lebih khusus perbicaraannya. Jadi berbicara seperti sebegini mungkin tidak ada dalil yang begitu jelas memperkatakannya. Tapi masih lagi ada dalil sebenarnya. Maka perbicaraan ini berdasarkan pengalaman orang yang memperolehi darajat cinta yang sebegitu. Maka mereka memperkatakannya darajat-darajat cinta kepada Allah, ataupun kita kata darajat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dikatakan seseorang itu betul-betul kenal Allah Subhanahu wa taala? Maka ini perbacaan yang lebih khusus, kita kata. Maka ulama mengatakan adalah berdasarkan pengalaman mereka, dan diperakuilah. Ada juga dalil-dalil yang lain. Maka yang menulis ini adalah, Masya Allah, tokoh kitab ini merupakan kitab ulama yang muktabar dalam tasawuf, kita kata. Al-Imam Sayyidi Abi Madian. Ini seorang aulia yang masyhur, Sidi Abi Madian ini. Maka Sidi Abi Madian cuba menghuraikan tasawuf yang lebih khusus. Maka dia menceritakan tentang apa? Dia menceritakan bagaimana yang nama dia takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takarub itu adalah salah satu ilmu tasawuf. Yaitu kita bukan sekadar melakukan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan salat, kita baca Quran, kita pergi haji, kita umrah dan sebagainya.
ketaatan yang kita lakukan secara jasad. Kita datang masjid, kita solat. Bulan Ramadan kita puasa. Hari-hari yang sunat kita puasa, kita bersedekah, kita baca Quran, kita pergi Mekah. Kita tunaikan ketaatan itu secara jasad kita. Dan di sana ada lagi jenis ketaatan yang berbentuk qalbiyah. Maka yang berbentuk qalbiyah inilah kita katakan ilmu tasawuf. Salah satu yang dituntut itu adalah taqarrub kepada Allah. Hendaklah kita bertaqarrub kepada Allah. Salah satu cabang ketaatan kepada Allah, kita taqarrubkan diri kita kepada Allah. Yang mana taqarrub kepada Allah ini ada yang berbentuk jasadiyah ataupun zahiriyah. Yang kita katakan kita ini dianjurkan agar taqarrub kepada Allah. Taqarrub dengan arti kata menghampirkan diri kepada Allah. Itu satu tuntutan daripada agama. Supaya kita ini menghampirkan diri kita kepada Allah. Jadi menghampirkan diri kepada Allah ini ada yang berbentuk zahiriyah. Seperti kata, oh, Masya Allah, orang tu dah taat dah, kita kata. Kita nampak orang tu dah mula menghampiri Tuhannya. Mana kau tahu dia rajin ke masjid? Kita nampak zahir dia. Orang tu dah mula dah menghampiri Allah Subhanahu Wa Taala, nampak dia. Mana tahu dia rajin baca Quran? Maka kita taqarrub kepada Allah secara jasadiyah, zahiriyah. Alhamdulillah, kita kata. Tetapi apakah pasti apakah pasti orang itu benar-benar taqarrub kepada Allah sekadar jasad dia mulazamah taat? Belum tentu lagi. Belum tentu lagi, kita kata. Mungkin saja ahli taat, mungkin saja yang kita rajin ke masjid, maka zahir kita nampak taqarrub kepada Allah, tetapi hati kita masih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum pasti lagi. Mungkin hati kita masih lagi menginginkan dunia ini. Mungkin hati kita ini masih mengagungkan dunia. Mungkin hati kita masih lagi rasa tamak kepada dunia. Walaupun jasad kita nampak taat. Jasad kita nampak kita menghampirkan diri kepada Allah. Tetapi hati kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita lebih hampir kepada dunia. Jadi kalau sebegitu, kita kata tidak memadai taqarrub berbentuk jasad. Maka kita mesti pastikan, dan juga tak boleh juga orang mendakwa kan nampak dia tak pergi masjid ni, tapi hati ni hampir pada Allah. Kita dia pun tak jadi juga tu. Zahir belum tentulah, dia kata kau nampak dan tak banyak berzikir ni, melalak pergi petang siang malam, tapi hati ni Masya Allah hampir sangat dengan Allah. Tak boleh juga kita terima kata-kata macam tu kan. Ke masjid pun tidak, solat pun tidak. Kau nampak yang tak beramal ni, tapi Masya Allah rasa benar hampir Tuhan. Itu kita kata tak boleh nak terima lah. Tetapi kalau seorang itu menghampirkan diri kepada Allah dengan jasad dia, maka itu belum tentu lagi hatinya taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita menghampiri diri kepada Allah dengan jasad kita, itu jasad sahaja yang kita pastikan hati kita belum taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya hati kita ini mengagungkan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilmu tasawuf mengajak kita supaya hati kita juga turut kita bawa hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau hampir jasad, kita kata kita faham. Jasad kita menghampiri apa? Menghampiri seseorang. Badan kita menghampiri kepada kawan kita. Kita bergerak, berjalan-berjalan, dah hampir bona dah. Atau ada roket bona dah ni. Jauhlah sikit. Baru pula poluh. Jadi itu kita faham. Kita hampir-hampir roket. Bagaimana kita menghampiri seseorang?
Kalau dia cakap, dokeklah sikit lah. Telinga orang kau dengar pun, dokek sikit. Jadi kita pergi dokek. Dah hampir belaga bau dah. Sebab kawan kita kata, kau nak bercakap, marilah bisik sikit ke telinga ni. Kita pun menghampir sampai dekat kita bisik. Itu sesama makhluk. Kalau makna menghampiri diri kepada Allah, ke mana kita nak pergi? Ya? Maha suci Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghampiri zat dengan zat. Jadi menghampiri diri kepada Allah ketika mana mengingati Allah, ketika itu kita menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah kita menghampiri diri kepada Allah ketika mana kita mengingati Allah, maka kita cuba menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau taqarrub kepada Allah itu adalah bermaksud kita mengingati Allah, maka mengingati Allah sudah pasti beberapa darajat. Mengingati Allah sudah pasti darajat. Makna kata tidak sama. Masya Allah, kita dalam halaqah sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama takarub dia dengan Allah di antara satu dengan lain? Tak sama. Masya Allah, wantaknya sama. Nyaring pun sama. Di sisi Allah Subhanahu wa taala apakah sama mereka menghampiri diri kepada Allah? Tak sama. Kenapa? Mengikut darajat nilai ingatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang berzikir juga, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Parut dia mengayu-ayau. Allah lepas ni mana nak makan ni? Masjid ni tak boleh lah makan tu dia. Ya, lapar ni, nak makan roti canai. Mana hati dia hampir kepada makan, kata-kata. Mulut dia berzikir. Ya. Ada orang berzikir ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala, dia tahu dia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu nak mengingati Allah Subhanahu wa taala perlu juga kepada akidah yang sahih. Sebab itu akidah adalah asas kepada seluruh taat. Akidah adalah asas kepada seluruh ketaatan. Kita nak salat perlu ada akidah yang sahih. Kita nak puasa perlu ada akidah yang sahih. Kita nak buat umrah perlu ada akidah yang sahih. Bila kita berzikir juga perlu akidah yang sahih. Ya? Jadi apa akidah yang sahih bila kita ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila kita ingin mengingati pencipta kita yang nama dia Allah. Apabila kita ingin mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu ada akidah yang sahih. Ya. Itu yang mana-mana kitab yang muktabar, mana-mana kitab yang besar seperti kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin di situ ada dicerita tentang perkara ibadat, bab wuduk, bab salat, bab puasa, bab haji, bab zakat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pada penghujung kitab Ihya bercerita tentang akhlak ataupun bercerita tentang tasawuf, tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang makrifat dan sebagainya. Tetapi pada awal kitab Ihya adalah berbicara tentang akidah. Sekiranya seorang ulama itu ingin menulis kitab yang sempurna, apa yang dimaksudkan kitab yang sempurna? Yaitu kitab yang berbicara tentang akidah, ibadat fiqh dan juga tasawuf. Inilah kitab yang sempurna penulisan ulama. Sebab itu kalau ulama itu bersemangat untuk menulis kitab, maka dia akan tulis ketiga-tiga ilmu ini. Ada sebagian ulama hanya menulis tentang akidah sahaja. Ada ulama hanya menulis tentang perkara ibadat fiqh sahaja. Ada ulama menulis tentang perkara akhlak dan tasawuf sahaja. Tapi kalau ulama itu mempunyai kekuatan yang hebat, ilmu yang hebat, maka dia masukkan ketiga-tiga ilmu itu dalam kitabnya. Seperti kitab Ihya Ulumuddin.
Kenapa ini lengkap? Sebab Nabi SAW ketika mana Jibril alaihi salam datang bertemu dengan Nabi SAW menyerupai seorang lelaki, hadis itu panjang. Maka dalam hadis itu Jibril alaihissalam bertanya tentang 3 soalan yang besar. Ada lagi soalan yang keempat tentang neraka. Tapi 3 soalan yang besar itu Jibril alaihissalam bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan. Hadis yang masyhur. Ya Rasulullah, apa itu iman? Nabi macam iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada rukun iman yang 6 Nabi sebut. Maka lelaki itu yakni Jibril mengatakan sadaqta, benar. Para sahabat mengatakan ta'ajub kami, pelik kami. Dia yang bertanya, Nabi jawab, dia pula kata betul. Jadi kalau ada jamaah yang bertanya ustaz depan, beliau ustaz dia jawab, betul jawapan ustaz. Menggelaklah ustaz tu. Mana dia comel lah sikit kan. Jadi bertanya tahu ke bertanya tak tahu kan. Jadi selalu dia orang kalau bertanya dengar, terima kasihlah. Tapi kalau dia jawab betul jawapan tu, maksud dia tahu jawapan tu. Begitulah Jibril alaihissalam, dia bertanya, Nabi jawab betul katanya. Para sahabat kata ta'ajub perihal lelaki ini, dia yang bertanya, dia pula yang mengiyakan. Ma huwal Islam? Apa itu Islam? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Nabi sebutkan rukun Islam yang 5. Lelaki itu mengatakan sadaqta, betul kata dia. Sahabat mengatakan ta'ajub, lelaki ini dia yang bertanya, dia yang mengiyakan. Ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihat kepada Allah. Dan sekiranya kamu tidak melihat, hendaklah kamu ketahui Allah Ta'ala melihat kamu. Sadaqta. Benar kata lelaki itu. Sahabat mengatakan, ta'ajub kami. Dia yang bertanya, dia mengiyakan. Hadis itu ada di punya hujung dia. Dan selepas lelaki itu keluar, Nabi bertanya kepada sahabat, kamu tahu tak siapa lelaki yang bertanya tadi? Dia keluar. Jadi ada kata riwayat apabila lelaki itu keluar, ada sahabat yang pergi tengok lelaki itu sebab pelik mana, rupa dia orang tak kenal. Dia pergi tengok lelaki bila keluar tapi dah tak jumpa dah. Entah mana kuda dia, mana kenderaan dia, keluar dah hilang. Kemudian Nabi bertanya, kamu tahu tak siapa lelaki yang bertanya? Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul saja yang mengetahui. Maka apa kata Nabi? Hadza Jibril. Ini adalah Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang kepada kamu untuk mengajar agama kamu. Atakum liyu'allimakum dinakum. Lelaki itu datang untuk mengajar kamu agama. Maka berdasarkan hadis itu, ulama menyimpulkan bahawa agama itu terdiri daripada 3 yang besar. Iman, Islam, ihsan. Iman adalah perkara akidah. Islam adalah perkara ibadat. Ihsan adalah merujuk kepada tasawuf. Berdasarkan itulah para ulama yang besar bila menulis kitab yang lengkap, maka dimuatkan kitab ada perkara akidah, perkara ibadat dan juga tasawuf. Seperti kitab Ihya Ulumuddin. Dan di antara ketiga-tiga ini, maka akidah diletakkan di depan. Jadi seolah menggambarkan kita selesaikan akidah dahulu. Apa-apa hal selesaikan akidah dulu. Bermaksud sahihkan kepahamanmu itu tentang Allah. Itu maksud dia. Sahihkan kepahaman tentang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sekarang ni khutbah kita, saya seronok betul sana. Seronok betul saya. Alhamdulillah, tahniahlah Jabatan Mufti dan juga pejabat agama Negeri Sembilan ini. Disuruh setiap khatib itu mukadimah khutbah dia hendaklah kita
berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu aliran Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mas'ud al-Maturidi. Faham tak tuan-tuan tu? Tiap-tiap minggu tu sebenarnya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kita perjelaskan dengan sejelas kepada masyarakat. Jadi sepatutnya masyarakat carilah apa ni khabar dekat khatib ni tiap minggu pun tu sama. Jadi Minggu 9 ini nak mengisytiharkan, nak memperkatakan apa akidah kita ini adalah akidah Asy'ariyah ataupun Al-Maturidiyah. Akidah kita. Mana kata ahli sunnah wal jamaah yang kita pegang ini, kita ni adalah golongan ahli sunnah wal jamaah, kita bukan Syiah. Kita kata kita ahli sunnah wal jamaah, kita bukan Syiah. Syiah pun dia tak mengaku ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tanya Syiah, kamu sama? Kami Syiah. Ahli sunnah, kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi walaupun ahli sunnah wal jamaah, tetap juga ahli sunnah wal jamaah yang macam mana? Sebab ada juga orang yang mendakwa dia ahli sunnah wal jamaah, tapi tak betul. Itu masalah dia. Ada juga mendakwa kami ahli sunnah wal jamaah, kami ikut Quran dan sunnah, tapi akidah dia tak sama. Dan kita katakan akidah mereka salah. Jadi ahli sunnah itu tidak memadai. Bermaksud kalau ahli sunnah wal jamaah itu saja ada dua golongan yang klaim dia adalah ahli sunnah wal jamaah, ini bahaya. Kalau satu saja yang klaim ahli sunnah wal jamaah, tak ada masalah, tak keliru kita. Tapi kalau ada dua golongan yang klaim kamilah ahli sunnah wal jamaah, kami ini masalah. Maka kita jelaskan ahli sunnah wal jamaah yang benar itu yang dibawa oleh Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mas'ud al-Maturidi. Itu yang khutbah sebut-sebut tu. Kalau orang tak belajar, dengar sajalah. Kenapa? Sebab akidah al-Asy'ariyah adalah kita meletakkan Allah Subhanahu wa taala kepada tempat yang selayaknya. Itu maksud. Akidah Asy'ariyah ini bila kita baca satu persatu apa yang disusun oleh Abu Hasan Asy'ari, kesimpulannya Abu Hasan Asy'ari ingin meletakkan kita, kepahaman kita, keyakinan kita tentang Allah dengan meletakkan Allah pada tempat yang selayaknya. Yang satu lagi, kita kata yang satu lagi yang mendakwa ahli sunnah wal jamaah, dia tersalah kepahamannya tentang Allah Subhanahu wa taala, dan kita katakan mereka tidak meletakkan Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang selayaknya. Macam tu mana? Itulah dia. Kenapa kita kata mereka tidak meletakkan Allah pada tempat yang selayaknya? Sebab mereka mengatakan Allah Taala tu duduk di langit. Ni keluar FB apa kan? Tak apalah kita kata. Mempertahankan yang benar, tak ada masalah. Mereka tidak meletakkan Allah pada tempat yang selayaknya. Allah Ta'ala tu ada di langit. Allah Ta'ala tu duduk di arash. Betulkah kepahaman macam ni? Tak betul. Itu diperkatakan oleh ulama sepanjang zaman. Bersungguh-sungguh ulama mempertahankannya. Kalau kita membidangi dalam ilmu itu, bila kita baca, Masya Allah, ulama tidak duduk diam sebenarnya. Dia menulis, dia menolak dan dia memberikan peringatan salah akidah ini. Tadi dalam bentuk buku tulisan lah. Dia bukan nampak berapa orang dalam bentuk tulisan. InsyaAllah. Buku sungguh-sungguh ulama mempertahankannya. Jadi kita kena sah akidah kita. Apa yang diperkatakan oleh Abu Hasan Asy'ari? Abu Hasan Asy'ari mengatakan Allah Ta'ala yang kita ingin percaya dan pegang itu, Allah Ta'ala yang sifat dia wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadithi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, sama' basar, kalam, samuli kaunuhu. Jadi rupa-rupanya bila kita belajar sifat 20 ini, maka kita telah meletakkan Allah pada tempat yang selayaknya.
Dengan arti kata lain, kita telah mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala daripada menyerupai makhluk. Penting. Ya. Akidah ni penting. Ya. Itu perbahasan yang banyaklah. Itu Quran kata Tuhan duduk kat langit, Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Kita terangkan satu persatu, ini ayat yang mutasyabihat, bukan makna begitu-begitu dan sebagainya. Sebab akidah kita Asy'ariyah, Ahli Sunnah wal Jamaah ini, Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Kita kata itu akidah kita. Itu yang Quran kata Allah taala duduk ke arsy tu. Ini ada perbahasan yang panjang yang dibahaskan oleh ulama dalam bab ayat-ayat mutasyabihat. Kalau kita nak ambil begitu saja ayat Quran, apagah gitu. Allah taala ada wajah, Allah taala ada tangan dalam Quran. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah mengatas. Jadi golongan ini tetap Tuhan ada tangan dan sebagainya. Akan pagah. Ya? Tuhan ada tangan, Tuhan ada botih, Tuhan ada mata. Dalam Al-Quran, kalaulah golongan ini, dia kata kami ambil daripada Quran, bukan kamu ambil sendiri. Yang kami kata Tuhan ada kat langit itu Quran sebut Tuhan dekat langit. Yang kami kata Tuhan duduk arsy itu Quran yang kata. Yang kami kata Tuhan ada tangan itu Quran yang kata. Kalau begitu macam mana kita nak faham dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut tentang tangan dia dengan 3 ayat. Kita nak pegang yang mana? Kalau kita pegang zahir ayat Quran itu, kita nak faham yang macam mana? Ayat pertama Allah Taala mengatakan dia ada satu tangan. Ayat yang kedua Quran kata dia ada 2 tangan. Ayat ketiga mengatakan Tuhan banyak tangan. Tangan Tuhan ni yang mana satu nak pegang? Semua ayat Quran. Kalau kita nak pegang zahir makna Quran, keliru gitu. Jadi kita kata ayat-ayat yang kesamaran makna dia ada bab. Bagaimana kita ingin memaham, ala kulli hal akidah kita telah pun disebut bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai sesuatu. Kita dah baca mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalahan Tuhan dengan hawadis. Allah Ta'ala bersalahan dengan makhluknya. Makhluk ada bentuk, Tuhan tidak ada bentuk. Makhluk ni ada saiz dia, Allah Ta'ala tak ada saiz. Makhluk ni ada tempat dia. Makhluk ni ada arah dia, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Adapun Allah, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengatakan Tuhan ada di depan, ada di belakang, ada di atas, ada di bawah. Itu disebut dalam kitab. Qiyamuhu binafsih. Bila kita baca sifat Tuhan qiyamu binafsih, Allah Ta'ala berdiri dengan dirinya sendiri. Bermaksud Allah Ta'ala tidak berdiri pada makhluknya. Bukan Tuhan duduk di langit, bermaksud Tuhan berdiri pada makhluk dia. Tuhan duduk di arsy, bermaksud Tuhan berdiri pada makhluk dia. Kita baca sifat 20, qiyamuhu binafsihi. Tuhan berdiri dengan zatnya sendiri. Takkah suci, bersih akidah kita. Bersih akidah kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu akidah kita ini tanzih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak syair-syair ulama memuji akidah ini. Jadi apabila akidah kita sahih tentang Allah, Allah Taala itu esa. Allah Ta'ala itu tidak menyerupai makhluknya. Bukan atas, bukan bawah, bukan depan, bukan belakang. Terhimpun makna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'. Kalau orang belajar tentang tentang usul fiqh, ataupun kalau orang belajar tentang ulum Quran, orang belajar ulum Quran, dalam Al-Quran ada ayat yang kesamaran, ada ayat yang jelas. Ayat yang jelas disebut muhkam. Ayat yang muhkam, ayat yang jelas tu muhkam. Muhkamat nama ayat yang jelas. Ayat yang jelas ni bermaksud tidak ada makna yang lain. Itulah makna dia. Kemudian ada ayat yang kesamaran. Boleh ini, boleh ini. Jadi
ulama dia meletakkan apabila dalam Al-Quran ada dua ayat, satu muhkam, satu mutasyabihat, dan berlawanan dua-dua makna ni. Kalau kita pakai muhkam, tak dapat kita maknakan yang mutasyabihat. Kalau kita pegang yang mutasyabihat, menafikan yang muhkam. Maka kata ulama, bila bertembung ayat muhkamat dengan mutasyabihat, kalah ayat mutasyabihat. Kita kena pegang yang muhkam. Itu kaedah dia. Contoh apa? Ayat yang muhkamat, ayat yang mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Taala berfirman, laisa kamitslihi syai', Allah Taala tidak menyerupai sesuatu. Wa huwas samiul basir, Allah Taala Maha mendengar, Allah Taala Maha melihat. Ayat yang muhkamat, surah Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ayat muhkam. Ayat muhkam maksudnya ayat yang jelas makna dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidaklah Allah Taala itu menyerupai sesuatu. Bermaksud ayat mencakap Allah Taala tidak menyerupai sesuatu. Kemudian datang ayat mutasyabihat yang kesamaran. Apa ayatnya? Ayat itu bercerita tentang Tuhan duduk di arasy. Ar-Rahman ala arsy istawa. Istawa pada bahasa duduk. Jadi Quran tu menyebut Allah Taala duduk di arasy. Jadi ulama mengatakan ini ayat mutasyabihat, kesamaran makna dia. Tadi ayat muhkam mengatakan Tuhan tidak menyerupai makhluk. Ini bila kita kata Tuhan duduk di arasy, dia telah menyerupai makhluk. Bila Tuhan tu dikatakan duduk di langit, dia telah menyerupai makhluk. Kenapa serupa? Sebab makhluk memerlukan ruang untuk duduk. Kalau Tuhan tu berada di langit, bermaksud seperti makhluk, macam bintang, macam matahari ada di langit. Cuma Allah Ta'ala tu lebih besar daripada matahari. Apakah macam tu? Kita kata. Kesamaan dah ada dah. Duduk di satu ruang. Ke atas sanun. Cuma beza dia, matahari kecil, Tuhan lebih besar lah agaknya. Bila mereka mengatakan Allah Ta'ala duduk di arasy, dah menyerupai makhluk dah. Raja duduk di singgasana dia. Sedangkan ayat yang muhkamat mengatakan Allah Ta'ala tidak menyerupai. Maka ulama kata, maka ternafilah mutasyabihat, maka menanglah ayat muhkamat. Maka itulah akidah kita Al-Asy'ariyah. Kita pegang dalil yang muhkam. Apa dia? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Ta'ala bersalahan dengan benda yang baharu. Ini asas segala taat. Ini asas segala taat. Bahkan ulama kata ini asas kepada sahnya ibadat. Kenapa? Apabila kita solat, kita menyembah Allah, Allah yang macam mana yang kita faham? Kalau orang tu solat, menyembah Allah yang dia bayangkan Allah Ta'ala ada di arasy, apa kita nak katakan ibadat yang sebegini? Mana akidah dia rosak. Sebab dia menyembah Allah yang dia faham Allah Ta'ala tu yang ada tangan. Allah Ta'ala tu yang ada di mana? Ulama kata, rosaklah ibadat ni. Akidah dia salah. Begitu juga bila kita berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apabila seseorang itu telah faham Allah Ta'ala itu dengan pahaman yang sahih, bahawa Allah Ta'ala itu tidak menjumpai makhluk, kemudian orang yang faham ini belum tentu lagi jadi orang yang soleh. Dia tahu Allah Ta'ala tidak menjumpai makhluk, tetapi belum tentu dia soleh. Dia malah sembahyang, dia masih lagi tamak pada dunia. Akidah dia betul. Bila tanya tentang Allah, tahu dia Allah Ta'ala tidak menjumpai makhluk dan sebagainya. Tapi dalam taat, Masya Allah, malih. Tentang dunia, dia mencintai. Maka orang ini perlu mentarbiah hatinya. Akidah dia sahih. Akidah dia dah sahih. Cuma dia pemalih. Macam kita, macam saya, malih. Tahu Allah Ta'ala itu tidak menyerupai sesuatu, tahu. Tapi bab ibadat, Allah, borik soalah. Makan boleh. Pergi melakor pun kita pergi. Tapi kena beramal. Maka itu masalah hati kita yang tidak baik. Jadi bagaimana kita nak memperbaiki hati kita? Maka ulama tasawuf kata perbanyakkan zikrullah. Perbanyakkan zikrullah. Di sini permulaan kita.
Alhamdulillah kita mula untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mana kita ingin mengingati Allah Subhanahu wa taala, akidah kita perlu sahih. Jadi kalau orang itu ingin berzikir kepada Allah, akidah dia tak sahih, macam mana kita nak katakan? Dia nak sampai ke mana orang ni? La ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan bayangan dia Allah Taala turun kat langit tu, ada kat arasy tu. Macam mana kita nak kata? Macam mana dia nak boleh sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi orang yang ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kata dengan jalan zikrullah. Dengan jalan zikrullah. Dan ketika mana kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, kita mengingati Allah Subhanahu wa taala yang kita faham secara sahih itu adalah Allah yang tidak menyerupai sesuatu. Bahkan Nabi mengatakan kullu ma khatara bi balika fa huwa khilafu dzalika. Nabi mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala kullu ma khatara bi balika fa huwa khilafu dzalika. Jadi hati kita ni nakal. Hati kita ni nakal. Kalau tanpa panduan, kita akan cuba membayang-bayangkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ingat Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang tanpa panduan ilmu, maka hati kita mula cuba membayang, Allah Taala tu putih ke? Allah Taala, itu ada penyakit hati, lintasan-lintasan hati bagi orang yang lemah ilmunya, maka datang lintasan-lintasan itu. Maka akan tergambar Allah Ta'ala yang aku nak sebut ni bahasa mana agaknya. Allah Ta'ala yang aku nak sebut ni warna apa. Itu lintasan-lintasan, dan Nabi memberikan panduan kepada kita. Bagi orang yang hati dia lemah untuk berasa lintasan-lintasan terhadap rupanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Nabi kata kullu ma khatara bibalika fahuwa khilafu dzalika. Setiap kali kamu terlintas raman, raman bahasa Jompul. Orang Kuala Lumpur tak tahu dia raman ke. Setiap kali kamu nak merupakan raman Allah Ta'ala, semua tak betul, Nabi kata. Jadi bagaimana? Kita mengingati Allah zatun laisa kamitslihi syai'. Kita mengingati Allah zat yang tidak menyerupai sesuatu, maka berhenti akal kita memikirkan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berhenti akal kita untuk memikirkan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam rupa zat, macam mana rupa Allah Ta'ala, berhenti akal kita. Kita hanya mengingati zat yang tidak menyerupai sesuatu. Kita hanya menyebut nama dia adalah Allah, Tuhan yang punya itu. Itulah cara kita mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak perlu kita bayangkan agak panjang, tinggi. Jangan. Agak besar orang, tak. Kita mengingati Allah, zat yang tidak mampu kita bayangkan. Itu disebut. Okey. Maka itu nama zikrullah. Dan ketika mana kita mengingati Allah, maka akan datang derajat. Berbagai derajat. Bagaimana peningkatan derajat kita bila mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka ada orang menyebut nama Allah, tetapi hati dia mengingat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka terpandang dunia dia, terpandang harta dia, terpandang anak dia, terpandang isteri dia, ingat isteri. Maka dia ingat Allah, tapi hati dia ke lain. Maka ada orang cuba mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ingat kepada Allah yang akidah yang sahih yang dia belajar, iaitu Allah yang tidak menyerupai sesuatu. Ingat. Tetapi hatinya ketika mengingati Allah, tak ada apa-apa. Dia ingat saja kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang tidak menyerupai sesuatu, tidak punya rasa apa-apa. Mungkin sedikit rasa cinta dan sebagainya. Kemudian ada orang meningkat darajat dia, bila menyebut nama Allah, gemetar hatinya. Terasa gemetar terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang disebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Barulah sampai derajat yang mukmin yang sejatilah. Allah Ta'ala sebut innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanya saja orang mukmin itu apabila disebut kalimah Allah, gemetar hatinya. Semakin bersih hati dia. Terasa kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kebesaran yang lain pun ada juga. Kadang-kadang jadi sama. Maka dia tarbiyah sehinggalah kalimah Allah itu sangat besar dalam hatinya. Kalimah Allah sangat besar. Maka menenggelamkan yang lain.
Selain daripada Allah ini tidak dirasai besar. Yang dirasa besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah proses taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana seorang hamba menyebut kalimah Allah, terasa keagungan Allah Subhanahu wa taala, hilang kebesaran dunia, maka kita kata orang ini telah semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan pelbagai istilah. Ada istilah kata orang ini telah berada di hadrat Allah. Dia tak pergi ke mana pun, di situ diam tetapi dia semakin hampir ke hadrat Allah. Kenapa kita kata orang ini sampai ke hadrat Allah? Sebab keagungan Allah itu telah dirasainya. Hilang kebesaran yang lain kerana tenggelam kebesaran Allah. Maka ini darajat taqarrub. Sehinggalah diceritakan kemuncak taqarrub. Ni cerita, boleh masuk tajuk ni. Tadi mukadimah. Kan tak baca pula, kan? Baca 2 baris. Maka kitab ini menceritakan kemuncak taqarrub. Maka katanya, maka yang terlebih hampir hamba itu dari Tuhannya. Kita kata, masa bila kita menghampiri Allah Subhanahu wa taala, bila hati kita ini merasai keagungan Allah. Semakin terasa, ketika itu hati kita semakin hampir. Ketika manakah hati kita jauh daripada Allah, ketika mana kita mengingati makhluk, dan makhluk itu lebih besar daripada ingatan kita kepada Tuhan kita. Kita lebih rasa keagungan makhluk. Kita rasa lebih tamak pada makhluk. Kita lebih rasa cinta kepada makhluk. Maka ketika itu kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manakah kita semakin hampir kepada Allah, ketika mana kita menyebut Allah, rasa cintanya bersangatan. Rasa keagungan Allah itu semakin membesar. Terasa membesar hati kita, semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan ketika manakah kita paling hampir. Ni nak cerita pada hampir. Maka yang terlebih hampir hamba itu Tuhannya, tiada melihat ia akan hampir. Apa maksud ni kan? Terbolit-bolit kalimah dia. Bermaksud yang telah selagi mana dia kata, rasa hampir ke Tuhan, baguslah tu kan. Kita pergi Makkah, masya-Allah, duduk depan Kaabah Al-Musyarrafah, kita solat, kita berdoa. Ya Allah, macam mana rasa doa depan Kaabah tadi? Ya Allah, terasa hampir betul dengan Tuhan dah. Alhamdulillah lah. Dia terasa hampir. Tapi dia kata, itu belum lagi hampir yang benar-benar kepada Allah. Yang dah terasa benar lah hampir. Terasa benar hampir Allah Ta'ala. Lupa yang lain. Lupa anak, lupa isteri. Kita munajat kepada Allah, rasa hampir sangat Allah Ta'ala. Okey ada tu. Tapi di sini kata, tidaklah seorang itu dikatakan hampir, maka yang terlebih hampir hamba itu daripada Tuhannya, dia tidak lagi merasai dia hampir pada Allah Ta'ala. Macam mana pula? Bermaksud dia tak mendakwa, tak boleh rasa hampir, dirinya rasa hampir kepada Allah, itu boleh hampir. Yang benar-benar hampir apa? Yang benar-benar hampir, dia tidak merasai dirinya. Yang merasai adalah Allah Ta'ala saja. Dapat tak istilah macam tu guys? Kalau dia rasa, aku merasai diri aku hampir dengan Ta'ala, baguslah tu kan? Daripada kita rasa hampir pada makhluk. Tapi ada yang lebih hampir lagi. Yang lebih hampir lagi, dia tidak merasai dirinya. Dia tak sebut aku rasa hampir, tak. Dia tak ada. Tenggelam perasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Dia tak ada perkataan aku rasa hampir. Jadi kata-kata aku ni menyebabkan dia masih jauh lagi. Yang hampir itu apa? Dia tidak merasai dirinya. Yang dia merasai adalah Allah Ta'ala saja. Itu disediakan sebagai fana nama dia. Fana. Kita baca sikit. Habis dia. Istilah ni agak tinggi. Sebab tu panjang mukadimah sebab. Sebab ayat ni agak tinggi dia punya bahasa dia kan. Maka yang terlebih hampir itu daripada Tuhannya, tiada melihat ia baginya hampir. Bermaksud dia tidak merasai dirinya hampir. Bermaksud dia tidak merasai kewujudan dirinya. Yang dia rasa hanya kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Sangat hampir lah tu. Ulama meletakkan perbandingan
Itu gambaran orang yang terlampau cinta kepada Allah sehingga dia tidak merasai dirinya. Dia hanya merasai kewujudan Allah Ta'ala saja. Perbandingan ulama perbandingkan cintanya Qais kepada Laila. Laila Majnun. Qais ni Majnun. Qais ni seorang lelaki yang gila kepada Laila. Setakat manakah Majnun ini gila kepada Laila? Gilanya Majnun kepada Laila sehingga Majnun tidak merasai kewujudan diri dia. Oh. Kalau dia kata aku mencintai Laila, mungkinlah. Tapi Majnun ini dikatakan dia tidak merasai kewujudan diri. Dirinya adalah Laila, dirinya adalah Laila. Sehingga riwayat mengatakan macam mana? Itulah kau gila kan. Majnun. Jadi riwayat mengatakan apabila orang Majnun nama dia Qais. Apabila orang panggil Qais, dia tidak menyahut seruan tu. Tapi orang panggil Laila, dia menyahut dia. Sebab dirinya dipenuhi dengan Laila. Sebut Qais, tak ada. Qais tak ada. Dirinya yang ada hanyalah Laila. Itu riwayat percintaan Laila Majnun itu. Kita kata, hebat betul percintaan dia. Gila betul. Memang gila betul Majnun ni. Sehingga begitu tenggelamnya cinta Majnun kepada Laila sehingga dikatakan Majnun tidak merasai kewujudan dirinya. Dia hanya merasai kewujudan Laila saja. Jadi kita kata manusia itu kita kata cinta nafsu, cinta syahwat lah. Seorang lelaki mencintai wanita, takat mana cinta dia sekalipun, tetap kita kata ini percintaan syahwat. Jadi kita kata cinta syahwat itu boleh sampai tahap macam tu, kenapa tidak boleh mencintai kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebegitu. Maka dalam tasawuf adanya sebegitu. Jadi yang dikatakan hampir kepada Allah dengan sebenar-benar hampir, dia tidak merasai lagi dirinya hampir sebab dirinya tak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang terlebih hampir hamba itu daripada Tuhan tiada melihat ia baginya hampir. Maka barang siapa melihat akan dirinya itu hampir, maka itulah orang jauh. Ketika mana kita dah berada di hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita merasai diri kita, maka kita masih jauh, kata ulama. Tapi handal dah tu kita kata. Kita hanya ingat Allah, tak ada ingat yang lain. Tetapi kata-kata aku merasa hampir, kita masih lagi jauh. Kenapa? Sebab dia masih lagi merasai kewujudan dirinya, ataupun ulama kata ada dua perasaan, ada dua syakhsiah. Syakhsiah dirinya, syakhsiah Tuhannya. Yang hampir itu apa? Yang hampir itu dia tidak merasai lagi kewujudan dirinya. Yang dirasai hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ungkapan, ya. Kerana melihat akan dirinya hampir itu keluar daripada redha ia daripada nafsunya. Mana kata dia masih lagi redha pada dirinya, ataupun dia masih lagi merasai kewujudan diri. Itulah istilah dia, ya. Ini istilah cinta kita kata. Kadang-kala berlaku kepada seseorang pada tempoh-tempoh yang tertentu. Macam orang mencintai seseorang lah. Dia bukan sepanjang masa dia ngau ke seseorang. Kadang-kadang ya, manung tengah malam, yang ngau betul ke seorang. Lepas tu dia kerja balik kan. Perasaan cinta kepada seseorang mungkin terkadang-kadang ya. Terkadang teringat betul lah, mandi tak basah, makan tak lalu. Apa kono kau ni? Dah gila bayang dah. Kadang-kadang seminggu sekali pula jadi kau ni, ataupun sebulan sekali ya, bulan mengambang aja dia. Mengambang jadi. Apa maksud? Hal keadaan itu waktu-waktu tertentu kemungkinan. Bahkan ada riwayat menceritakan ahwal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dekat Mosul tu pernah dengar lah syekh depan tu berceramah. Saya cek kitab belum jumpa lagi. Tapi tuan guru yang berceramah hadapan tu masa Maulid Nabi. Dia cerita riwayat. Saya riwayatkan apa yang saya dengar. Memang telinga saya dengar. Dan cari riwayat belum jumpa lagi. Masya Allah, menarik juga. Syekh tu mengatakan bagaimana keadaan Nabi SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Syekh tadi,
Sesungguhnya Nabi SAW pada ketika-ketika tertentu, Masya Allah, Nabi tidak mengingati hatta dirinya sendiri. Bagaimana? Menarik cerita. Maka dikatakan satu ketika mana Nabi berada di rumah, berada di dalam bilik dia, maka Siti Aisyah mengetuk bilik Nabi SAW, maka Nabi bertanya, man? Di bahasa Ami dia, min. Nabi dia, min tu man lah. Man ni siapa? Di bahasa pasar dia, min. Kalau nak cakap bahasa Arab, bahasa pasar, min anta. Min ni daripada, tapi bahasa pasar man jadi min. Maka Nabi mengatakan, min. Siapa? Maka Aisyah kata, Aisyah ya Rasulullah. Maka Nabi tanya, Aisyah, min Aisyah, ataupun man Aisyah. Aisyah man. Man ni maksud Nabi tanya, Aisyah, siapa Aisyah? Aisyah dah terkejut dah. Maka Aisyah bintu Abi Bakar. Abi Bakrin. Aisyah anak Abu Bakar. Nabi tanya, man Abu Bakar? Lagi tak kena pula Abu Bakar pula dah. Maka Aisyah jawab, Abu Bakar sahibu Muhammad. Abu Bakar itu sahabat Muhammad. Man Muhammad? Itu seorang dengan telinga sendiri. InsyaAllah. Menarik riwayat tu, wallahu alam kesahihan dia. Man Muhammad? Muhammad siapa? Jadi Aisyah kata, bila Nabi tanya Muhammad siapa, maka dia tak jawab dah. Dah berhenti dekat tu je. Maka sudah selesai besok hari dan sebagainya, maka bertemu dengan Nabi, maka Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, malam tadi ketika engkau berada dalam bilikmu, engkau sedang berzikir mungkin. Dan bila aku ketuk pintu, engkau bertanya siapa? Aku mengatakan aku adalah Aisyah. Engkau bertanya Aisyah tu siapa? Aku menjawab Aisyah anak Abu Bakar. Engkau bertanya Abu Bakar tu siapa? Aku jawab Abu Bakar itu sahabat Muhammad. Engkau tanya Muhammad itu siapa? Kenapa ya Rasulullah? Siti Aisyah nak tahu apa yang terjadi. Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, inna li waqtun la yasa'uni illa Rabbi. Jawab Nabi, ya Aisyah, wa Aisyah, inna li waqtun. Aku ada satu waktu yang aku peruntukkan. Bermaksud peruntukkan untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, la yasa'uni. Ketika itu aku tidak merasai sesuatu apapun kecuali Tuhanku sahaja. La yasa'uni li Rabbi. Wahai Aisyah, aku ada satu waktu yang aku peruntukkan, yang mana ketika itu aku tidak merasai apa-apa pun kecuali Tuhan saja. Bermaksud dirinya pun dia tak rasa. Bermaksud apa? Bermaksud kemuncak ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuncak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemuncak rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan sebagai fana, tenggelam. Sebab apa? Sangat besar yang dinampakkan kepada orang itu. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan. Menyebutkan maka yang demikian itu menafikan fana. Jadi bila kita aku rasa hampir, aku rasa takarub, maka menafikan dia belum fana pada Allah Subhanahu wa taala. Mana takarub itu belum sampai peringkat fana kepada Allah taala. Bila dia kata aku rasa hampir kepada Allah, itu belum sebenar-benar fana. Yang sebenar-benar fana apa? Dia tidak rasa lagi diri dia. Tak rasa, tak sadar. Yang ada rasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka menafikan fana di dalam fana, iaitu jalan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang fana kepada Allah ini diistilahkan sebagai orang yang telah sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah dengan istilah yang pelbagai, orang ini telah musyahadah pada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini telah sampai ke hadrat Allah Subhanahu. Orang ini telah fana. Kita nak katakan orang ini kemuncak cinta, kemuncak hampir, ataupun kita kemuncak ma'rifah. Kemuncak ma'rifah. Kenapa kemuncak ma'rifah? Sebab dia telah memandang hakikat yang sebenar. Kenapa? Hakikat yang sebenar, yang paling agung itu adalah Allah. Itu hakikat yang sebenar. Tapi dalam hati kita, harta lebih besar, dunia lebih besar, manusia lebih besar,
maka kita tidak memandang hakikat. Dalam hati kita banyak benda yang penting, duit penting, dunia penting. Mana kita tidak memandang hakikat perkara. Allah Taala tak rasa benar. Bermaksud kita tidak memandang pada hakikat perkara yang sebenar. Jadi kalau orang yang merasai keagungan Allah dan sebagainya, bermaksud orang ini telah melihat hakikat yang sebenar, kewujudan. Dia kata, itu maksud dia. Jadi dalam hati kita ni, kita cinta harta, kita mengagungkan makhluk, bermaksud hati kita tidak memandang pada hakikat kewujudan yang sebenar. Itu maksudnya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi